Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini ingin saya berkongsi sebuah lagi hadis tentang keutamaan. Bahkan riwayat kali ini tentang kepentingan solat fardu secara berjemaah. Cuma kali ini yang saya akan bacakan bukanlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perkataan seorang sahabat yang kita sebut sebagai asar sahabat, yang ini Abdullah ibnu Mas'ud. Meskipun ia adalah perkataan seorang sahabat, ia tetap memiliki nilai yang tinggi kerana para sahabat, khasnya dalam kes ini Abdullah ibnu Mas'ud, adalah seseorang yang telah sekian lama mendampingi dan mengamati semua perbuatan dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini asar ini agak panjang. Saya ada berikan teks Arab di bahagian description. Jadi minta tolong sahabat-sahabat, para penonton, tolong semak apa yang saya sebutkan ini, kerana saya sebut ialah by memory, berdasarkan ingatan ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ialah nampaknya seperti beliau sedang berucap ataupun memberi tazkirah kepada orang ramai. Beliau berkata, maksudnya sesiapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah pada hari esok sebagai seorang Muslim, hendaklah dia memelihara solat-solat yang dilaungkan azan padanya. Yang ini solat-solat fardu secara berjemaah. Yang ini akan saya dijelaskan dalam sambungan asar ini ya. Beliau melanjutkan, ini kerana sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi Nabi kalian Sunan Al-Huda, bermaksud sunnah-sunnah yang merupakan hidayah, dan yang sedemikian itu, yang ini solat secara berjamaah termasuk Sunan Al-Huda. Seandainya seseorang itu solat di rumahnya sebagaimana seseorang yang solat kerana tertinggal solat jemaah di rumahnya, maka pasti dia telah meninggalkan sunnah nabinya. Dan sesiapa yang meninggalkan sunnah nabinya, pasti dia akan sesat. Tidaklah seorang itu berwuduk lalu memperbaguskan wuduknya. Dalam teks Arab disebut sebagai bersuci ya, kalau diterjemahkan sebagai bersuci, tapi yang dimaksudkan ialah berwuduk. Tidaklah seseorang itu berwuduk lalu dia memperbaguskan wuduknya, lalu dia berangkat menuju ke masjid daripada masjid-masjid yang ada, melainkan Allah menulis baginya, bagi setiap langkah daripada langkah-langkahnya itu, satu kebaikan, mengangkat darjatnya dengan itu satu darjat, atau lebih tepat mengangkat baginya dengan langkah itu satu darjat, dan juga menghapuskan daripadanya dengan langkah itu satu kesalahan. Demi sesungguhnya tidaklah kami di sini merujuk pada semua para sahabat, tidaklah kami melihat orang yang meninggalkan solat berjemaah itu melainkan orang-orang munafik yang telah sedia maklum akan kemunafikannya. Sekejap ya, melintas jalan dulu. Okey. Alright. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, tidaklah kami, maknanya dia dan para sahabat yang lain, tidaklah mereka itu melihat adanya seseorang yang meninggalkan solat berjemaah melainkan orang itu ialah orang munafik yang telah pun dimaklumi kemunafikannya itu. Dan demi sesungguhnya ada orang yang dipapah oleh dua orang sehinggalah dia dapat berdiri di dalam saf. Demikian perkataan Abdullah ibnu Mas'ud daripada Sahih Muslim ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan asar ini ada beberapa anjuran, ada beberapa peringatan yang penting. Yang pertama sekali ialah solat berjemaah ini merupakan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ketahui
bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Apabila di Madinah, baginda sentiasa solat jemaah di masjid. Apabila musafir, dalam kes tu tak ada masjid, baginda berjemaah dalam suasana di padang pasir atau apa. Tapi bila di tempatnya, bila di mukimnya, baginda sentiasa solat berjemaah. Dan ini termasuk daripada sunan al-huda, sunnah-sunnah yang merupakan hidayah. Jadi dalam rangka kita hendak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka kita hendak membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripadanya hendaklah kita mengikuti jejak baginda dalam melazimi solat-solat fardu secara berjemaah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memberi peringatan lagi, jika kita ni solat di rumah, sebagaimana orang yang meninggalkan solat berjemaah lalu solat di rumah, maka dia telah meninggalkan, pasti dia telah meninggalkan sunnah nabinya. Dan seandainya kita meninggalkan sunnah nabi, nescaya kita ini akan sesat. Sama-sama kita tahu ya, bila tinggalkan sunnah nabi, ia akan membawa kepada kesesatan. Jadi saya menasihati diri saya, para penonton, khasnya di kalangan kita yang berusaha untuk mengikuti sunnah, berusaha untuk membela sunnah, berusaha untuk membasmi bid'ah. Jangan sekadar mulut saja sunnah, tetapi praktiknya kurang. Okey, jadi salah satu cara kita sebagai orang yang mencintai sunnah, yang membela sunnah, yang mengagungkan sunnah dan membasmi bid'ah, hendaklah kita buktikannya dengan melazimi solat secara berjamaah meskipun hari panas. Ni saya tengah kayu basikal ni, tengah-tengah hari ni, solat Zuhur dalam suasana panas ni. Okey. Alright, jadi itu pengajaran yang sangat penting ya. Okey, seterusnya Abdullah bin Mas'ud menerangkan seperti hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Abu Hurairah dalam hadis Rasulullah SAW yang telah saya baca sebelum ini. Apabila seseorang itu berwuduk, lalu memperbaguskan wuduknya, lalu berangkat ke masjid, mana-mana masjid ya, lalu Allah menulis baginya dengan setiap langkahnya itu. Kalau kita naik kereta ke, kalau kita naik basikal ke, ataupun apa-apa cara pengangkutan yang lain, jangan risau. Itu nanti Allah akan tulis sebagaimana yang sepatutnya. Jangan risau, tak payah duk fikir, ish, kalau naik kereta tak dapat, kena jalan kaki ni, tapi nak jalan kaki jauh, akhirnya tak pergi. Tak payah fikir sampai ke tahap itu ya. Okey, jadi bagi setiap langkah daripada langkah-langkahnya itu, Allah menulis baginya satu kebaikan, mengangkat baginya satu darjat, dan menghapuskan daripadanya dengan langkah itu satu kesalahan. Kemudian satu poin penting, Abdullah bin Mas'ud menerangkan pengamatan dia dan para sahabat yang lain, bahawa tidaklah mereka melihat orang-orang yang meninggalkan solat berjemaah ini melainkan orang-orang munafik yang telah dimaklumi kemunafikan mereka. Okay, orang-orang munafik ni dia dua jenis. Satu yang tidak diketahui kemunafikannya, sebab secara zahir mereka ni nampak macam muslim yang bagus, tapi dalam hati tak tahu macam mana. Satu lagi memang telah diketahui, tetapi tidak dibuat apa-apa. Sebab dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, aku tidak mahu nanti orang menuduh bahawa Muhammad membunuh para sahabatnya. Jadi orang munafik yang dimaklumi munafiknya itu, Rasulullah SAW membiarkan mereka sahaja ya. Dan ciri-ciri mereka itu ialah mereka meninggalkan solat fardu secara berjamaah. Ini observation, pengamatan Abdullah ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain. Kemudiannya Ibnu Mas'ud menerangkan satu perkara yang lain, bahawa tidaklah ada seseorang itu dipapah, maknanya mungkin dia ada keuzuran ke, mungkin ada kekurangan pada dirinya ke apa ke, tetapi dia tetap berkehendak untuk melaksanakan solat berjemaah. Ini yang berlaku ya pada zaman Nabi. Sungguh-sungguh mereka hendak solat berjemaah, sehingga yang ada keuzuran tidak diterangkan apa keuzuran itu, tetapi bila kena papah dengan dua orang tu, kiri kanan, maknanya adalah keuzuran yang serius kan, tetapi dia nak juga. Dan di kalangan sahabat mereka pun saling tolong menolong. Tak adalah
dibiarkan saja ya. Sehinggalah dapat memasuki saf. Demikianlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, asar ini dalam Sahih Muslim, satu anjuran untuk solat berjemaah, satu motivasi untuk solat berjemaah, dan juga satu peringatan penting dalam rangka kita hendak mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan sebut mulut saja sunnah-sunnah, tetapi perbuatannya minimum saja. Hendaklah perbuatan itu juga mengikuti sunnah Nabi SAW, dan dalam kes ini melazimi solat fardu secara berjemaah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikit perkongsian saya, tazkirah saya pada tengah hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.